Kecil-kecil cili padi. Itulah peribahasa yang sesuai untuk seekor nyamuk yang sebenarnya amat berbahaya. Nyamuk bukan sahaja boleh mendatangkan penyakit, malah ia juga amat mengganggu, khususnya ketika tidur. Tidur yang selesa memerlukan peralatan bilik tidur yang baik dan salah satunya ialah kelambu tradisional. Kelambu merupakan satu peralatan bilik tidur yang pada masa kini sudah semakin dilupakan. Masyarakat tidak lagi gemar menggunakan kelambu kerana peredaran zaman dan kecanggihan teknologi pada masa kini. Ada setengah individu yang sudah tidak tahu apakah itu kelambu dan bagaimanakah cara penggunaannya. Jadi, pada hari ini kami sediakan satu bingkisan hebat berkenaan dengan kelambu. Kampung Sungai Punti, sebuah kampung kecil yang terletak di Serdang, daerah Kulim, Bandar Baharu. Kampung kecil ini tidak mempunyai begitu ramai penghuni, namun suasananya begitu cantik dan indah. Ia dihiasi dengan pemandangan haiwan-haiwan peliharaan, juga tumbuh-tumbuhan yang ditanam sendiri oleh orang kampung di sini. Sudah pasti, jika adanya haiwan-haiwan peliharaan seperti ini, pastinya ia turut mengundang serangga-serangga kecil, khususnya nyamuk dan lalat. Majoriti penduduk kampung Sungai Punti sehingga kini mereka masih menggunakan kelambu tradisional ketika tidur. Encik Nawi bin Khalid, seorang pembantu kesihatan di Klinik Kesihatan Serdang, merupakan seorang pengguna kelambu sehingga kini. Saya Nawi bin Khalid, bertugas di Pejabat Kesihatan Daerah Bandar Baru selama 20 tahun. Kelambu ni dia bukan macam-macam satu jenis je. Yang kata petok tu tak, dia macam-macam dah. Dia orang duk hias pengantin lah, yang bujung lah, yang bulat semua dah. Kelambu yang saya tahu saya lah. Kelambu sebenarnya mempunyai dua jenis, iaitu kelambu biasa dan juga kelambu perhiasan bilik tidur. Kelambu ni tahun 1950-an pun dah ada dah. Tu semenjak saya belum lahir lagi pun dah ada dah kelambu ni. Semenjak dia terkeluarnya Akta 1975 tu, Akta nyamuk pembawa penyakit tu kan. Tu saya kira tak termasuk lah, macam nyamuk tu lah, malaria apa semua tu kan. Semenjak tu lah bermulanya kelambu sampai sekarang ni lah. Sebelum wujudnya wabak malaria, tidak begitu ramai masyarakat yang menggunakan kelambu berikutan harganya yang agak mahal. Tetapi permintaannya mula meningkat selepas wujudnya wabak ini. Bila dah ada malaria, orang pakai takut lah. Lepas tu orang pakai belilah kelambu. Takut kena gigit nyamuk. Dulu orang pakai habuk nyok je. Bakar-bakar bagi halau nyamuk. Seterusnya, lain pula bagi seorang bekas penjahit kelambu tradisional, khususnya kelambu pengantin pada suatu ketika dahulu, iaitu Puan Rogayah binti Cik Ros. Dia berkongsi bahawa sejarah asal-usul kelambu mempunyai ceritanya yang tersendiri. Saya Rogayah binti Cik Ros. Dulu penjahit kelambu lah. Ni sekarang tak dah. Asal sejarah kelambu ni, masa makcik lahir pun sudah ada. Kelambu ni cipta, makcik tak tahu lah dari mana asalnya. Tapi adalah pasangan suami isteri yang punya anak kecil lah, masa kecil. Lepas tu macam mana nak buat, tak ada cari kain nipis lah, buatlah ikat keliling tu. Bagi anak dia tak kena tu, dia panggil kelambu lah ni. Tu kelambu yang dicipta untuk pengantin semua ni, semua dia tengok filem lah, filem Hindustan, Bollywood semua tu. Ini dia modify balik lah, buat kelambu fashion ni, penjuru katil semua macam tu. Macam tu lah macam buat. Tu hasil ciptaan tu ada lah dalam masa-masa dulu tahun 70-an tu. Macam tu lah. Saya juga berkesempatan untuk melihat koleksi-koleksi kelambu pengantin tradisional yang pernah dijahit oleh Puan Rogayah suatu ketika dahulu. Ini antara koleksi-koleksi kelambu yang pernah Puan Rogayah buat satu ketika dahulu. Kelambu yang dihiasi dan dijahit sendiri oleh Puan Rogayah. Berikut antara koleksi-koleksi kelambu perhiasan bilik tidur yang pernah dijahit oleh Puan Rogayah pada suatu ketika dahulu. Menurut
Menurutnya lagi, kelambu perhiasan bilik tidur ini wujud sekitar tahun 1970-an dan ia sebenarnya diilhamkan dari filem-filem Hindustan lama yang sering memaparkan gaya bilik tidur yang mempunyai kelambu. Tang kelambu ni, kalau kelambu biasa ni untuk bagi tidak nyenyot, tak ada gangguan. Mana tahu cicak ke jatuh ke, nyamuk ke, gigit ke, tu jadi kita tidak nyenyot tu, macam tu. Kata kelambu pengantin ni dia bagi macam naik seri lagi lah kamar pengantin kan, bagi elok lagi lah. Kelambu perhiasan bilik tidur juga dipercayai dapat mencetuskan suasana romantis. Fungsi kelambu dulu-dulu untuk menghalang benda serangga, nyamuk, gigitan nyamuk. Fungsi utama kelambu biasa ialah untuk menghalang manusia daripada diganggu oleh serangga, khususnya nyamuk ketika tidur. Reka bentuk rumah kampung kebiasaannya agak terdedah dan ia membolehkan serangga untuk memasuki rumah dengan mudah. Sebagai contoh, rumah kampung direka dengan batu-bata bercorak yang berlubang, papan yang disusun secara tidak rapat, dan tingkap yang terdedah dan hanya ditutupi dengan besi. Rumah-rumah kampung ni biasalah lubang merata. Lubang tanu kan. Tu yang nyamuk ke apa semua serangga boleh masuk yang bahaya-bahaya. Lah tak apa dah, lah rumah lah ni canggih dah, lah rumah lah ni. Kelambu ni saya pun sekarang masih duk guna lagi lah sebab saya pun ada anak kecil iaitu kan. Kita boleh hindari daripada nyamuk, lalat seperti serangga yang bawa penyakit lah. Kita memang kena jagalah sebab nyamuk ni bahaya. Dia pun bawa penyakit virus yang ni lah yang kita belum ketahui lah. Sebab kita kadang-kadang tu kita kena gigit nyamuk, kita belum tentu kata kita tu sihat. Walaupun zaman sudah moden, segelintir masyarakat di kampung masih mengekalkan penggunaan kelambu seperti Encik Nawi sendiri kerana bagi mereka, kelambu sangat efektif untuk melindungi seisi keluarga, khususnya yang mempunyai bayi dan anak yang masih kecil. Kalau kelambu pengantin ni untuk bagi cantik bilik pengantin, macam raja-raja dulu-dulu, sekarang pun ada pakai juga untuk kamar mereka. Kelambu perhiasan bilik tidur pula, ia hanyalah berfungsi sebagai perhiasan bilik tidur dan untuk menaikkan seri katil, khususnya katil pengantin dan katil raja. Untuk menggunakan kelambu biasa, ia perlu digantung menutupi ruang tidur mengikut kelarasan tinggi yang sesuai. Tali kelambu perlu diikat pada tiang rumah ataupun penjuru dinding yang mempunyai paku. Kelambu lama ni selalunya orang bubuh keliling katil lah. Adalah pintu masuk, lepas tu nanti dia bubuh celah-celah tilam, orang tikar ke macam tu lah bagi dia. Kira benda tak boleh masuk lah, serangga tak boleh masuk lah. Langkah pertama untuk memasang kelambu ialah tali rafia perlu dimasukkan ke dalam lubang yang disediakan di penjuru kelambu dan ia perlu diikat mati agar ikatan lebih kuat dan kelambu tidak mudah jatuh. Kelambu biasa tu selalunya diorang ikat dengan tali rafia atau tali kain untuk gantung dia. Lepas tu kalau nak bagi dia duduk elok, orang taruh batu je. Jadi ini dia kelambu yang telah siap dipasang tali di setiap penjuru. Okey, jadi bagaimana yang anda dapat saksikan sekarang, kita dapat lihat ada lubang yang disediakan di bahagian penjuru kelambu untuk memudahkan kita mengikat tali. Dan kebiasaannya kita akan menggunakan tali rafia untuk menggantung kelambu. Okey, bagi ikatan kelambu yang lebih kemas, jika ia tidak didatangkan dengan lubang seperti ini, kita boleh selitkan batu untuk mengemaskan lagi ikatan tali rafia tersebut. Hari ini, saya berkesempatan belajar cara untuk menggantung kelambu dengan kakak Encik Nawi. Tali-tali yang telah siap dipasang di penjuru kelambu perlu diikat semula di setiap paku di penjuru dinding untuk menggantung kelambu tersebut.
Jika kita mahu menurunkan kelambu dan tidak mahu menggunakannya, kita hanya perlu menggunting tali rafia tersebut untuk meleraikannya. Okey, jadi ini dia kelambu yang telah siap digantung mengikut kelarasan tinggi yang bersesuaian dengan bilik tidur kita. Jadi kita kena pastikan kelambu sentiasa diselit di bawah tilam untuk mengelakkan nyamuk ataupun serangga-serangga lain memasuki ruang tidur kita. Okey, jadi ini apa yang saya pelajari daripada orang kampung di sini. Pastikan bahagian bawah ini dimasukkan dengan kemas, rapi dan ketat seperti ini. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk mengemaskan bahagian bawah kelambu ini supaya tidak dimasuki oleh nyamuk. Seperti apa yang anda dapat saksikan, setiap bahagian bawah kelambu perlu diselitkan di bawah tilam dan bahagian pintu perlu berada di tepi katil. Untuk memasang kelambu perhiasan bilik tidur pula, kita perlu memasang cangkuk di shilling terlebih dahulu. Kemudian, kelambu boleh dipasang dengan menggantungnya pada cangkuk tersebut. Empat kelambu lama ni dia macam segi empat mengikut katil tak? Macam tu. Kelambu biasa ni dia ada lubang untuk ikat tali, gantung, lepas tu keliling katil, lepas tu dia ada pintu masuk yang bersilang lah. Kelambu direka berbentuk segi empat seperti bentuk katil. Ia juga mempunyai pintu yang bersilang di bahagian tepi kelambu. Namun, semasa awal penciptaan kelambu, ia sebenarnya direka tanpa pintu. Masyarakat perlu keluar dengan menyelak bahagian bawah kelambu. Setelah adanya pintu, ia memudahkan masyarakat untuk keluar dan masuk. Untuk kelambu pengantin ni dia bentuk tiga segi ada, separuh bulat ada, bulat pun ada. Untuk inilah, untuk kita nak tambah bunga-bunga apa lah. Menurut Puan Rogayah, kelambu perhiasan bilik tidur ada yang berbentuk bulat, separuh bulat ataupun segitiga dan ia perlu dibuka seperti lansir. Untuk menghasilkan sebuah kelambu, tidak kiralah sama ada kelambu biasa maupun kelambu perhiasan bilik tidur, sudah pasti kita memerlukan sebuah mesin jahit. Untuk menghasilkan sebuah kelambu yang baik, kita memerlukan kain yang tidak mudah dimasuki oleh serangga, namun ia masih boleh ditembusi oleh udara. Contohnya seperti kain net biasa dan kain net yang bercorak. Bagi kelambu perhiasan bilik tidur, kita memerlukan gelung rotan dan bahan-bahan perhiasan lain seperti renda dan bunga. Macam kelambu pengantin ni makcik dia buat banyak juga untuk pengantin, tapi kelambu biasa ni jarang lah, satu dua macam tu lah. Dia cara nak buat dia kelambu biasa ni potong 4 segi, lepas tu depan pintu tu potong 4 segi 2 keping lah untuk pintu masuk, selang satu selang. Kain net perlu dipotong berbentuk segi 4 sebanyak 4 keping untuk menghasilkan dinding dan bahagian atas kelambu. Bagi pintu pula, kain net perlu dipotong juga berbentuk segi 4 tetapi sebanyak 2 keping. Kesemua bahagian perlu dijahit untuk dicantumkan membentuk kelambu. Pengantin ni dia macam kita ikutlah cita rasa kita nak buat ropon ke, nak buat apa list ke apa ke, ikut cita rasa lah. Kelambu pengantin ni makcik guna gelang rotan yang depa buat sukan tu. Kita ambil lah, kita jahit lah keliling gelang tu bagi bulat, separuh bulat kita boleh tarik keduk-keduk dia, buat ropon keliling, taruh bunga sikit, macam tu lah. Kelambu pengantin ni kita kena potong ikut keduk dia lah. Kalau macam kain bidang 45 ke 60 ke, kurang-kurangnya 5-6 keping jugalah keliling sebab untuk keduk dia. Lepas tu ropon lagi kita kena jahit tepi ropon tu bagi elok lah lipat ke apa ke jahit. Lepas tu baru kita jahit dengan gelang sekali lah. Jahit macam jahit seluar bergetah tu. Jola gelang tu masuk lah. Gelang tu kena potong bagi putih lah untuk
dia masuk bulatan tu. Kita tambahlah sikit je ropon je atas semua siap. Baru boleh pasang. Gantung dengan dawai ke apa-apa. Untuk mendapatkan kedutan kelambu yang cantik dan banyak, kita memerlukan sekurang-kurangnya 5 hingga 6 keping kain net. Sekian saja bingkisan kita pada hari ini berkenaan dengan kelambu. Diharapkan agar penggunaan kelambu terus digunakan oleh masyarakat pada masa kini dan tidak hilang di telan zaman.